Tinggilah tinggi, tinggi-tinggi burung di awan. Akhirnya engkau turun, akhirnya turun mencari kawan. Terbang di awan, turun mari ke dalam taman. Kalau mencari kawan, biarlah padan. Bukan saja kita kemari, kita bercinta, curahkan rahsia hati ke hati. Burung tempur sana sini mencari sarang. Kalau hati dah suka, samalah kita terbang pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada semua penonton-penonton FB Live. Kita bertemu lagi pada malam ini, malam minggu ni tuan-tuan. Saya baru tengok muka saya ni Oh, betul lah muka saya dah warna orange tuan. Mungkin filter daripada kamera ni dah berlebih-lebih gambar kan. Tangan saya pun dah lain macam dah warna dia kan. Minta pada technician tengoklah sikit filter ni kan. Tapi kalau dah live dah tak boleh nak filter, nak repair dah filter, belasah je lah tuan-tuan kan. Baik tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah pada malam ni kita akan melihat tentang buat bodoh je pada orang bodoh. Buat bodoh je pada orang bodoh. Tajuk dia tuan-tuan ialah jangan dilayan orang bodoh-bodoh ni. Baik, persoalan yang pertama, apa makna bodoh? Baik, bodoh maknanya ialah bila dah merasakan diri itu pandai. Bila dah rasa diri itu cukup, bila dah rasa diri itu pandai, itu bodoh dah jawapan dia. Bila dah rasa diri itu dah habis mengaji dah, itu bodoh tu tuan-tuan. Mana ada kita ni istilah habis mengaji? Mana ada kita ni habis istilah belajar? Sampai ke mati tak habis gitu tuan-tuan. Lagi belajar, lagi kita tahu. Lagi belajar, lagi kita rasa bahawa kita ni banyak benda yang kurangnya, banyak benda yang tak tahunya. Lagi tinggi mengaji, lagi kita rasa Allah, aku ni banyak benda tak tahu lagi. Itu dia tuan-tuan. Jadi bodoh pada peringkat ini, peringkat yang awalnya ialah merasakan diri dah tahu semua. Merasakan serba-serbi dah tahu, merasakan serba-serbi dah penuh ilmu dia dah ada. Sedangkan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal jibal. Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Ahzab, ayat yang ke-72. Allah Ta'ala sebut kan? Dan sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada alas samawat, kepada langit-langit, wal ard, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung-gunung. Allah bagi kepada mereka tuan-tuan. Nak bagi amanah kepimpinan sebagai khalifah ni, Allah Ta'ala nak bagi pada langit, bumi, gunung. Tapi ketiga-tiganya enggan memikul amanah ni. Kerana khawatir, tak sanggup lah, minta maaf lah, tak sanggup mengkhianati amanah. Dan dipikullah amanah itu, wa hamalnaha al-insan, wa halamal insan, wa hamalhal insan. Yang sanggup menanggungnya ialah manusia. Dan kata Allah, innahu ka zuluman jahula. Sesungguhnya manusia ni, kata Allah, ada dua sifat. Sifat yang pertama ialah zalim,
dan sifat yang kedua ialah bodoh. Dua sifat ini Allah Ta'ala sebut. Dua sifat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita. Yang pertama tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala kata manusia ini adalah sifatnya ialah sifat zalim. Sifat yang kedua ialah bodoh. Tuan-tuan, saya tengok tadi mencanak naik kan sampai dekat 900, dekat 1000 view. Sekarang mencanak pula turun tuan-tuan, 700. Aduh, seronok kita tengok permainan di dalam Facebook kita ni. Kejap dapat notification, kejap tak dapat dan sebagainya. Macam-macam, belasah lah tuan-tuan. Jangan dilayan. Kerja kita buat kerja dakwah, jalan je tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Bila sebut tentang bodoh, maka banyaklah pahaman ataupun istilah yang menggambarkan bodoh ni. Kalau bahasa kita ni, bangang pun ada, tolol pun ada. Itu bahasa kasar tu, bangang, tolol. Subhanallah. Orang kalau disebut kepada dia, spek mata saya ni kelabu, tuan, ada calo bala, kena pakai yang baru tuan ni. Udah tak nampak kelabu tuan, itu sekejap buka, sekejap tutup, nak tengok komen-komen tuan-tuan. Nak baca komen susah, mata kelabu ni. Aduh, tuan-tuan, spek mata terang. Bila pakai dia kelabu pula. Syarifah Ifah Syarif, Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam. Azura Masbar, tetap berdakwah ya ustaz. Jalan. Baik. Bahasa kita bila sebut bodoh ni, kita sebut tolol. Kita sebut bodoh, bangang. Itu datang bahasa orang putih. Kalau bahasa kasarnya, stupid. Okay, stupid. Dahsyat tuan-tuan. Tu kalau stupid tu kira teruk lah. Kan? Kira kasar bunyi dia tu. Maka bila sebut tentang bodoh, kadang-kadang orang masih lagi berlembut, masih lagi berlapik bila bercakap tentang orang yang bodoh ni. Kadang dia panggil tak cerdik. Orang kita ni dia panggil tak cerdik. Kalau boleh tuan-tuan yang duk hantar komen sekarang ni, cuba tulis tengok. Bahasa yang lembut untuk orang bodoh, supaya orang bodoh tu tak terasa apa. Saya sebutkan kurang cerdik, tak cerdik. Tuan-tuan bubuh dalam komen. Saya nak baca komen tuan-tuan ni. Selain daripada bodoh, apa lagi bahasa yang nak menggambarkan bodoh tapi tak nampak kasar sangat? Saya katakan tadi kurang cerdik. Tuan-tuan komen sekarang, saya nak baca sekarang ni. Sabariah Daud, bangang. Dia sebut bagak saja kan. Azura Misber, dia sebut di situ tak cerdik. Lagi. Siti Nazira Saleh, tak nampak. Tak nampak. Okey. Itu bahasa lembut tu. Dia tu kurang nampak tu. Mira Mika, kurang kasih sayang. Betul. Bahasa sekarang ni kurang kasih sayang. Pai dot, tidak tahu. Itu ada juga. Salbiah Ismail, tak cerdik. Mastura Yusof, tak pandai. Mat Ise Badrul, tak berapa sihat minda. Wafi Latif, jahil. Lagi kita nak lagi. Syarifah Mastus, kejahilan. Wafi Abdul Rahim, bingai. Ini bahasa baru tuan-tuan. Bahasa baru yang kita selalu duk pakai lah sekarang. Nama dia bingai. Okey. Kemudian Khatijah Yub, tak berapa nak pandai. Fauzih Abdul Hamid, saya suka bahasa anda. Tak reti bahasa. Tak reti bahasa tu, bahasa orang lama yang cukup sinonim dengan kita. Salbiah Ismail, tak berapa cerdik. Akmal Salehuddin, tak bijak. Akai, tak cerdik daripada Syarifah Ifa. Arifah, jahil. Wiyati Ali, tak berapa nak cerdik. Lagi. Orang putih cakap learning disability. Okay. Kemudian cerdik tak boleh diajar. Abdul Rahim Abdul Hamid. Okay.
tak dapat hidayah. Oi, Siti Arija. Nia Sari, tak berapa nak faham. Jana anak Nurisa, kurang berilmu. Fauziah Osman, kurang arif. Fazli Maksyah, pisang. Bukan pisang tanduk, pisang. Rahimah Yusuf, tanah merah, tak berapa pandai. Tak boleh diajar. Fazli Zari. Okey, ada lagi, tak faham bahasa. Tak faham bahasa pun jarang kita dengar, tuan-tuan. Kemudian kita lihat lagi, kalau ada lagi bahasa yang menggambarkan bodoh, tetapi digunakan, ditukarkan dengan perkataan yang lebih lembut. Tak ambil pok, tak ambil tahu jenis, tak ambil kisah. Kalau bodoh kena belajar, kena ajak. Korang cerdik. Mana yang faham, faham. Tak faham sudah. Idris Parsi. Udah macam biasa dengar. No brain. Rosmah Shimah. Lagi dahsyat, tuan-tuan. No brain terus dia balun. Bodoh. Terlebih cerdik. Zulaina Cik Wil. Slow learning. Daripada Puan Jamilah Bacuk. Slow learning. Bodoh tak boleh ditegur. Dan kadang-kadang bodoh digambarkan sebagai terlebih bijak. Betul. Daripada Cahaya Orchid. Ada juga lagi bagus itu. Rahmah Yusof Mangkuk Hayun. Zalina Rahman tak tahu nak fikir. Hajah Lina Angelina tak pandai. Zainab Mustafa slow sangat. Mak Gudang cerdik sangat. Satu lagi daripada Amin Muhammad lengai. Lengai kan? Lengai kan, slow. Lengai itu slow, tuan-tuan. Baik, habis kita mendefinisikan tentang istilah bodoh. Jadi tuan-tuan, cukup, jangan komen bab itulah. Nanti kita nak tanya pula yang lain pula. Sekarang definisi bodoh tu tuan-tuan dah faham lah, tuan-tuan. Baik, sekarang kita lihat. Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, manusia ni dua sifat dia. Sifat yang pertamanya ialah zalim. Sifat yang keduanya ialah juhala ataupun jahula. Dalam surah Al-Ahzab ini Allah Ta'ala sebut kita ini jahula. Jahula maknanya bodoh. Tuan-tuan, bodoh, kalau kita tengok bodoh, tapi kita maju, Ustaz. Kita maju, boleh terbang sekarang, boleh berenang dalam laut, boleh makan macam-macam, boleh buat macam-macam. Bila masa kita bodoh, Ustaz? Itu nampak dia, Ustaz. Nampak situ. Dia faham bila mencipta tamadun, mencipta kemajuan, katanya itu maju. Itu adalah pandai. Pandai, memanglah pandai. Allah Ta'ala bagi akal pada kita. Kita gunakan akal kita, dapatlah kita mencipta sesuatu dengan menggunakan akal tadi. Tetapi berapa ramai yang mengaku pandai, berlagak pandai, tapi bodoh pada tindakan dan perbuatan. Berlakunya peperangan, adakah itu cerdik? Cerdikkah manusia berperang? Rumah runtuh, negara runtuh, manusia mati hanya kerana nak berebut minyak, nak berebut kuasa. Cerdikkah? Mencipta senjata yang canggih, bijak, tapi digunakan untuk membunuh manusia, merosakkan alam, bijak? Tak bijak. Berapa banyak manusia yang mencipta sesuatu benda maju, moden, tapi mendatangkan kesan yang tak elok balik pada dia. Berapa banyak orang yang dapat kanser sekarang? Kesan daripada radiasi. Siapa yang mencipta radiasi? Siapa yang mencipta medan elektromagnet dan sebagainya, yang boleh menghasilkan sesuatu benda yang mendatangkan kesan kepada otak, kesan kepada kulit? Dia cipta satu benda dan dia bangga, padahal benda itulah yang akan memusnahkan dia balik. Seronok cipta bom, tapi dia lupa bom itu memusnahkan dia balik.
Ada orang yang mengatakan dia mengeluarkan ubat. Padahal ubat yang dia makan berbanyak-banyak tu merosakkan lain pula anggota dalam tubuh badan dia sendiri. Bangga dia, saya berjaya mencipta ubat ni. Betul. Engkau kata itu boleh menahan ni. Tapi mendatangkan kerosakan lain pula. Jadi buah pinggang rosak. Darah jadi beku. Darah jadi terlebih cair. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita tuan-tuan. Manusia ni jahil. Tang situ. Cerdik tang sini jahil. Jahil yang kedua. Membawa diri kepada kerosakan di akhirat. Jahil itu. Dia memilih jalan ke neraka. Dia tak memilih jalan ke syurga. Itu jahil. Yang ketiga yang dikatakan jahil itu apa dia tuan-tuan? Apabila tidak mengambil Allah sebagai Tuhan. Tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Malah diambilnya makhluk batu matahari sebagai Tuhan. Mungkin akan datang ni tuan-tuan. Entah bila Dajjal nak sampai, berapa ramai orang Islam yang akan mengambil Dajjal pula sebagai Tuhan. Dah ditulis kafir di dahi Dajjal. Tapi tetap orang nak beriman pada Dajjal. Dajjal membawa kemusnahan kepada kita. Tapi orang berlumba-lumba nak ikut Dajjal. Dajjal membawa pembohongan yang besar kepada kita. Sebaliknya orang mengakui bahawa Dajjal bercakap benar. Dan datangnya Dajjal nak membantu mereka. Inilah nama dia juhala. Inilah nama dia jahula. Bodoh. Yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu manusia nak jadi cerdik. Manusia nak jadi bijak ialah apabila dia berpandukan. Berpandukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang telah ditetapkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang cerdik. Manusia yang bijak, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan daripada Allah. Bukan dia mencipta jalan yang lain daripada jalan Allah. Dia minta petunjuk jalan, tunjuk kami jalan yang betul. Itu manusia yang bijak. Bukan dia tolak jalan Allah, dia tolak jalan Nabi, dia tolak jalan Islam. Dia pakai jalan yang lain. Dia kata jalan yang lain ni lebih baik daripada jalan Allah dan jalan Rasul. Ini dia orang jahula ni, orang yang bodoh tadi ni tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Kenapa manusia ni menjadi bodoh? Menjadi golongan yang disebut sebagai tak tahu. Yang ini Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat yang ke-78. Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78. Dan Allah mengeluarkan kamu, wallahu akhrijukum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Dan dialah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apa pun. Asalnya kita ni tuan-tuan bodoh. Asalnya kita ni tuan-tuan ialah tak tahu apa-apa. Dan kita hanya bergantung kepada info dan maklumat untuk mengetahui sesuatu perkara, sesuatu benda yang baru. Orang yang baru lahir ni tuan-tuan, dia tahu apa? Tahu menangis. Tahu menangis, tahu menyusu, tahu tidur. Tahu berak kencing. Yang kita tahu sekarang ni apa dia tuan-tuan? Yang kita tahu ni sebab Allah bagi tahu. Kalau Allah tak bagi tahu, Allah. Sampai ke mati bodoh tuan. Dan apa yang Allah bagi tahu kita ni pun sikit sangat nak dibandingkan dengan ilmu Tuhan. Pergi tengok laut yang luas tu.
Kau pergi celup jari kau dalam laut, kau angkat. Titisan air yang terakhir dekat jari kau ni, itulah ilmu kau. Lautan yang luas tu ilmu Allah yang tak terbanding, yang tak terkira. Idris Parsi sibuk merindui ceramah ustaz. Saya dapat rasakan bahawa ceramah macam dulu-dulu sudah tidak lagi ada. Kalau kita masih lagi mengekalkan apa yang ada sekarang ni, tidak ada lagi ceramah macam dulu-dulu. Puluhan ribu yang datang ceramah di masjid, ribu yang datang di padang, di stadium, padang sekolah, padang awam, beribu-ribu manusia. Saya jauh dalam hati saya, tuan-tuan, tidak akan berlaku lagi benda itu. Semua nak diubah sekarang ni. Saya pun tak tahu kita nak ikut siapa sekarang nak ubah. Dipaksa untuk berubah segala-galanya. Kahwin berubah, semayang berubah, silaturahim berubah, belajar pun berubah, buku dah berubah, duit berubah, semua akan berubah nanti, tuan. Jadi pada masa ini, kuatkan iman kita dan berdoa banyak-banyak Allah pelihara kita. Orang tanya pada saya, ustaz, cakaplah, tegurlah. Saya cakap bukan kerja saya. Saya tak mampu. Saya dah tegur, saya dah cakap, saya dah buat. Macam-macam benda yang saya dapat balik. Kerja ni ialah kerja Imam Mahdi. Biar Imam Mahdi yang settlekan benda ni. Datang Imam Mahdi nanti kita ikut. Kita pertahan, kita sokong Imam Mahdi. Hanya Imam Mahdi saja. Nak cakap apa lagi? Kau cakap banyak. Inilah yang akan berlaku, tuan-tuan. Hanya Imam Mahdi je, tuan-tuan. Tunggulah Imam Mahdi. Cakap lebih-lebih kan, tuan-tuan tengok. Cakap lebih-lebih, Facebook kena blok. Ke dalam kau kan. Jadi kalau orang tanya pada saya, siapa yang boleh tolong ni ustaz? Imam Mahdi. Apa orang nak buat? Buat. Kamu nak ubah itu ke nak ubah ni? Jawab depan Tuhan. Tapi ingat, apa yang kita buat ini adakah diredai oleh Allah? Mungkin kita ramai penyokong, mungkin kita seronok apa yang kita buat ni disokong, disupport dan sebagainya. Tapi ingat, sokongan itu, tuan-tuan, sokongan yang membawa rebah, bukan sokongan yang Allah redha. Adakah kita nak dimusnahkan oleh Imam Mahdi? Tak ada siapa menang nanti, tuan-tuan, lawan dengan Nabi Isa, lawan dengan Imam Mahdi. Yang menang ialah orang yang bersama dengan pemimpin akhir zaman yang akan menang. Itu saja. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, bila sebut tentang orang yang bodoh, termasuk juga orang yang bodoh ialah orang yang sombong, iaitu orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran itu juga dipanggil sebagai orang bodoh, yang tak ambil peduli, yang orang cakap apa pun tak kisah. Okey? Walaupun kebenaran tu di hadapan mata, dia tetap menolak. Dia nampak kebenaran tu. Benda ni tak betul ni, benda ni salah ni. Tak, dia tetap kata, lantaklah aku tetap nak kata betul. Aku tak nak ikut kebenaran, aku nak pilih yang salah. Itu bodoh. Orang yang bodoh ni, tuan-tuan, datanglah apa sekalipun untuk kita bercakap dengan dia, untuk kita menegur dia, untuk kita berikan info kepada dia, maklumat yang betul pada dia, dia tetap menolak. Itu orang sombong.
Dan dalam dia nak menolak apa yang diberikan kepada dia, dia akan soal kita balik. Kamu siapa? Kamu pandai sangat ke? Itu bahasa dia. Kamu ngaji mana? Kamu siapa? Nampak tak? Kamu dah halim ke? Ini orang sombong cakap. Sebab dia melihat siapa yang cakap. Sepatutnya dia melihat apa yang dicakapkan. Dia kaji apa yang dia dengar. Dia kaji apa yang diberitahu. Bukan dia petikaikan orang yang bercakap. Orang sekarang ni, dia suka tengok siapa yang bercakap. Ustaz Kazim cakap, tak payahlah. Dia siapa? Yang ni bagus ni. Dia ni. Nampak? Dia ni. Nampak? Sepatutnya kita melihat apa yang dicakap. Betul ke tak betul? Kaji. Betul ke tak betul apa yang dicakap? Kalau budak sekali pun bercakap, betul percakapan dia, terima. Kamu dah jenam pun tak habis, cakap banyak. Nampak? Kamu ni dah jam 4 pun tak habis lagi, ada hati nak tegur aku. Kamu tu baru balik universiti dah ada hati nak ngajar orang. Ini perkataan-perkataan yang selalu kita dengar, tuan-tuan. Bila orang yang bodoh menolak kebenaran. Bila orang yang sombong menolak kebenaran, mereka akan gunakan siapa yang bercakap. Itu bukan ahli tu. Kami ahli. Wah, mengaku pula ahli, tuan-tuan. Subhanallah. Ini dipanggil sebagai orang yang sombong. Dan orang yang sombong tadi dipanggil sebagai orang yang bodoh. Tuan-tuan yang saya hormati. Jadi apa yang perlu kita buat bila kita jumpa dengan orang yang bodoh ni? Apa yang perlu kita lakukan bila kita berjumpa dengan orang yang bodoh? Kasmah rohani, orang sekarang melihat CJ luar negara mana? Betul. Nazilan Man belanja satu lagu, ustaz. Lagu apa? Cakap Nazilan Man tak minta lagu. Okey, alhamdulillah hampir 1000 viewers Diuk. Okey, alhamdulillah, mudah-mudahan naik balik kan, walaupun ada sekatan dan sebagainya. Normi Zawazana Abdullah, okey, Waalaikumsalam. Nora Ahmad, Waalaikumsalam. Manusia yang bertopeng Muslim juga yang menjatuhkan hak Allah, malah berdokong dan bersekongkol dengan musuh-musuh Allah. Betul? Ya, sebab tu kita kena lihat bahawa ulama ni pun ada pembahagian dia, ulama akhirat. Ulama akhirat dengan ulama usuk ada juga, tuan-tuan. Nama dua-dua ulama, tapi satu tu ada hujung dia lagi. Satu ulama akhirat, satu lagi ulama jahat. Ulama suk nama dia. Baik, Juliana Abdul Karim, sabar ya ustaz, insya-Allah. Nur Aidah PPIM. Tak payah layan orang bodoh. Baik, sekarang kita nak buat apa bila kita berhadapan dengan orang yang bodoh? Hazrin Nazri, permintaan lagu Bagai Bulan di Pagar Bintang. Malam bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam, murni sungguh ciptaan Tuhan, bulan bintang lampu alam. Okey. Kami sentiasa di belakang ustaz. Patut di depan lah, belakang apa kan. Terima kasih Nur Hayati Ismail, terima kasih. Jamilah Ghafur, Hana, bila jumpa orang bodoh kita buat bodoh je. Kalau tak kita pun jadi bodoh sama macam dia. Baik, untuk soalan yang kedua. Kalau kita jumpa orang bodoh, apa yang kita nak buat? Kalau jumpa dengan orang sombong, bodoh sombong, apa yang kita nak buat?
Kalau kita jumpa dengan orang yang menolak kebenaran, apa yang nak buat? Khairul azwan, macam mana nak dapat Kazim Koko? Nak dapatkan Kazim Koko, sila layari FB Sinar Al-Barakah. Minta pada Puan Zalina, minta pada Puan Ira 0175977448. Tolong jawab pertanyaan sahabat kita sekarang. Puan Ain 0105077088. Puan Ain, tolong jawab di mana nak dapatkan sijil, nak dapatkan Kazim Koko, Kazim Oat, kismis dan sebagainya yang di belakang ni. Baik, ulang balik. Kalau kita jumpa orang bodoh, kalau jumpa orang yang bodoh sombong, kalau kita jumpa orang yang menolak kebenaran, apa yang tuan-tuan nak buat? Sila komen di dalam ruangan komen sekarang. Saya mula nak membacanya. Roslan nak tanya Ustaz, banyak sangat ke tangan gaib kat negara ni? Maksudnya seluruh dunia. Dajjal bukan hanya menguasai sesebuah negara. Dia cuba menguasai seluruh dunia, tuan-tuan. Yang dia tak boleh masuk hanyalah di Mekah dan di Madinah sahaja. Cik Ruzia di Beli sebab sokong Ustaz kalau di belakang. Baik, jangan layan. Yang pertama Puan Jamilah Bacok, jangan layan orang yang bodoh. Okey, harapan saya Ustaz, puasa tahun ni dapatlah masuk Pondok Al-Barakah Absah Makzin. Kalau PKP semua dah tak ada. Fazli Maksyah, jumpa orang bodoh sombong, kita biar lantak ke dema je. Itu kata-kata Fazli Maksyah. Okey, adik Mazni, jauhkan diri daripada orang yang bodoh sombong. Nur Hayati, kita ajar Ustaz biar jadi cerdik. Termasik, senyumkan saja Ustaz. Muhammad Daniel, doakan saja dia Ustaz. Saedah Yusof, terbaik Ustaz. Baik. Kalau jumpa orang bodoh, kata Cik Puan Zainab, abaikan, jangan layan. Kata Cik Puan Zainab pula. Umi Ahmad Kalsum, mana dia orang yang mencabar Datuk Diuk dulu? Okey, dulu kemain lagi nak semuka. Saya anytime saja. Okey, silakan. Saya pun nak tanya macam-macam juga. Saya pun bukannya pandai, bodoh nak belajar. Okey, kalau jumpa orang bodoh, kata Siti Arija, kita pun buat bodoh juga. Okey, Zakiah Cop, buat tak nampak je Ustaz. Sakir Hakim, biarkan saja dia Ustaz. Syarifah Ifa, jangan layan orang bodoh Ustaz. Siti Salmiah, buat tak tahu aja Ustaz. Mawar Edi, cuba berkawan dengannya dan cuba memahami perangainya, baru kita boleh tahu macam mana nak memperbetulkan dia. Itu Mawar Edi. Kalau jumpa orang bodoh, kita doakan supaya hidayah terbuka. Hidupkan cahaya Rasulullah SAW. Kita senyum je. Daripada Lin Awang Daud. Kalau jumpa orang bodoh, tak payah layan Ustaz, buang masa je. Kita bakar je. Kita bakar je, kata dia. Okey, tak berkenanlah dengan orang bodoh sombong ni Ustaz. Siti Mawar, Sri Mawar, jumpa orang bodoh, Azura Misbir, biarkan je. Okey, Razlina, doakan saja supaya dia dapat hadiah. Nur Hayati Ismail, depa duk atas, duk buat apa Ustaz? Tak tahulah. Okey, jumpa orang bodoh, kita sekolahkan dia. Masalah dia pun duk di sekolah. Mawarus, tak payah layan Ustaz, buat dek saja. Baik, itulah di antara komen-komen sahabat-sahabat kita yang memberi komen macam mana nak buat. Ustaz Zainab Mustafa, Hindustan, satu lagu Ustaz. Okey, savan ka mahina pavan kare sora jiara rajme hese jes ban mana chimora. सावन का महीना पावन करे सोर tiara rajam में से जैस बन mana cimor. Okey tuan-tuan, atas permintaan lagu, nak lagu Hindustan tadi kan. Fazli Maksyah, harap-harap dapatlah ke Al-Barakah lagi ya Ustaz. Silakan. Baik, sekarang kita nak tengok, kalau kita jumpa orang yang bodoh sombong, yang bodoh, yang jahil, yang tak tahu benda, apa kita nak buat? Mereka bukan bodoh tak tahu.
Mereka ni bukan bodoh tak tahu. Bodoh tapi dalam arti kata tahu. Tapi saja buat tak tahu. Lain kalau budak yang kecil tak tahu, yang tu kita boleh ajar pergi sekolah. Dia nak belajar, dia nak tahu, dia nak belajar, itu betul. Ini dah pandai, dah tua. Memang pandai pun bercakap tak boleh kalah punya. Hujah terror, dalil jangan cakap. Nombor satu, apa tuan-tuan nak buat? Minta berlindung daripada Allah, berlindung dengan Allah, supaya kita ini tidak bersama dengan mereka. Kita ambil benda ini daripada surah Surah Al-Baqarah ayat yang ke-67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa doa tu. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nombor satu, kita minta kepada Allah, janganlah aku ni termasuk dalam golongan jahil. Janganlah aku ni termasuk dalam golongan bodoh ni. Nabi Musa aja doa ni. Jadi zaman sekarang apa dia kena buat tuan-tuan supaya tak termasuk dalam golongan jahil? Maka kena hafaz surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Sudah boleh kita menghafaz, baru boleh kita baca, selalu baca, banyakkan membaca, banyakkan memahami surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada sadaqallahul azim. Dia tuan-tuan, kena bacalah suratul Kahfi ayat 1 sampai 10 supaya kita tak termasuk dalam golongan yang jahil, yang tak dapat menilai mana dia yang benar, mana dia yang hak dengan yang batil, yang salah. Ayat ini nak memberikan inspirasi kepada kita, nak bagi tahu kepada kita, nak mengajar kepada kita, memberi petunjuk dan hidayah kepada kita, supaya kita tetap menjadi orang yang cerdik, orang yang bijak, orang yang pintar, orang yang sentiasa berada di dalam rahmat, di dalam lingkungan
kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat di situ Darul Barakah Tahfiz Quran Center. Okey, jadi kita di Pusat Pendidikan Al-Barakah akan membuka semula unit tahfiz yang telah pun ditutup 2-3 tahun lepas, diserahkan kepada Pusat Tahfiz Al-Ulia, dan Pusat Tahfiz Al-Ulia pula tidak mampu lagi meneruskan pengajian tahfiz pada tahun ini 2021 kerana pelbagai masalah keuangan dan sebagainya. Jadi saya sangat sayang kepada unit tahfiz, saya cinta kepada unit tahfiz, dan memang kita telah buka tahfiz ini sejak 10 tahun yang lepas. Dan setiap hari itu, bila saya fikir balik tuan-tuan, saya nak balik sekolah tahfiz ini beroperasi semula di bangunan yang tersergam indah di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Jadi bagi tuan-tuan yang nak menghantar anak tuan-tuan lelaki sahaja untuk memasuki tahfiz, tuan-tuan boleh hubungi kami, tuan-tuan boleh hubungi Ustaz Ahmad, boleh hubungi Ustaz Syahrul untuk dapatkan maklumat untuk memasuki Mahat Tahfiz ini. Dan insya-Allah kalau PKP semua berakhir, kita akan start pada bulan Mac yang akan datang. Jadi ini peluang untuk kita buka balik, termasuklah kepada bekas-bekas pelajar yang telah berhenti hari itu kerana sekolah ditutup. Jadi kalau tuan-tuan berhajat untuk sambung balik pelajaran, kita akan buka balik. Jadi tuan-tuan boleh hubungi Ustaz Ahmad, Da'i Ahmad yang selalu buat program dengan kita ni. Jadi dia adalah penolong kanan yang baru di sekolah itu. Okey, tuan-tuan yang saya hormati, Rogayah-gayah, alhamdulillah, semoga kembali sekolah tahfiz di bawah jagaan Ustaz, insya-Allah. Ini di bawah jagaan saya, di bawah unit Pusat Pendidikan Al-Barakah, unit tahfiz. Sharifah Ifa Sherry replying to Nur, harap Ustaz baca komen ni. Jadi saya tak tahu apa Nur cakap, saya tak sempat nak baca. Okey. Aisyah Hashim, perempuan tidak ada ke Ustaz? Setakat ni kita tak ambil pelajar perempuan lah. Kita ambil lelaki sahaja setakat ni. InsyaAllah akan datang mungkin kita ambil balik. Dulu kita ambil pelajar perempuan. Jadi tahun ini mungkin kita tak ambil. Juliana Mustafa, kalau lepas SPM boleh join tak Ustaz? Itu kena masuk pondok. Untuk selepas SPM tidak tahfiz, dia pondok pengajian. Anaknya darjah 3, kita ambil tingkatan 1. Okey. Siti Arija, mudah-mudahan pusat tahfiz berjaya dibuka semula, insya-Allah. Baik, kemudian Juliana Mustafa, anak lepas SPM bulan 2 ni, itu boleh masuk pondok, mungkin intensif selama 3 bulan. Okey, masuk pondok. Kepada Juliana Mustafa. Baik, jadi yang pertama tuan-tuan, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tak jadi orang jahil dan tak termasuk di dalam golongan jahil. Yang kedua, kita ambil daripada suratul A'raf ayat 199, khuzil af wa'mur bil af wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, jadilah engkau orang yang mengajarkan yang ma'ruf dan berpalinglah daripada orang yang bodoh. Okey, jangan layan. Ini banyak yang sebut tadi. Jangan layan orang yang bodoh. Jangan layan orang bodoh. Lantak gila dia. Dia pandai bercakap ke, dia pandai tulis ke, bahasa dia dalam Facebook sedap ke apa ke, lantak dia tuan-tuan. Kalau kita layan, sakit hati. Fa'arid 'anil jahilin. Allah sebut benda ini di dalam suratul A'raf ayat 199. Jangan layan. Yang keseterusnya, jangan berhujah dengan orang yang jahil. Jangan duk argue dengan dia orang. Sebab kita takkan menang bila kita berhujah dengan orang jahil. Ini yang kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, aku kalau hujah dengan orang cerdik, senang aku bagi faham. Tapi kalau hujah dengan orang yang bodoh, alamat lah. Sebab tu Imam Syafi'i pun tak layan tuan-tuan. Sebab mereka berhujah dengan mereka bukan mencari kebenaran.
Mereka akan londehkan kita. Mereka akan buka telanjangkan kita. Dia kondemkan kita, dia burukkan kita supaya orang tak percaya pada kita. Bukan dia ambil hujah tu. Ini sifat orang jahil. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-55. Wa idza sami'ul lagwa ardu anhu wa qalu lana a'lamna walakum a'malukum lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka akan berpaling daripadanya. Dan mereka berkata, bagi kami amal kami. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kamu amalan kamu, kami amalan kami. Dah. Salamun alaikum. Selamat. Kata dia. Cakap salamun alaikum. Salamun alaikum. Itu je cakap dia. Selamat atas kamu. Ini 3 benda yang Allah Ta'ala bercakap kepada kita, tuan-tuan. Bagaimana kita nak berhadapan dengan orang-orang yang jahil. Pertama, berlindung dengan Allah. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan orang jahil. Kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, tuan-tuan, dengan satu doa. Ya, dengan satu doa, ya Allah, janganlah kita ni termasuk orang jahil. Yang kedua, berpaling daripada orang jahil, jangan campur dengan dia orang. Dan yang ketiganya, doalah untuk dia orang. Amalan kamu, amalan kamu, amalan aku, amalan kaku. Amalan aku, amalan aku, amalan kamu, amalan kamu, salamun alaikum. Untuk kamu lah. Selamat sejahtera lah untuk kamu. Siti Arija Wardati. Siti Arija Wardati minta lagu Pok Ye Ye lah pula kan. Ke Azman Subuh pergi lantak dengan bodoh sombong dema tu, kan. Okey. Muhammad Hafiz Ustaz lewat menonton Hafiz Ismail makam sama keluarga, bagus. Okey, Ifah Ida, mereka nak melihat kebenaran tapi mereka tak nampak sebab mereka menutup mata. Salam kasih sayang Ustaz, terima kasih. Mawarus, jangan berhujah dengan orang jahil. Okey, Cik Puan Zainab, susah nak menang orang jahil ni. Nur Aidah PPIM, tak guna berhujah dengan orang jahil kerana buang masa dengan orang yang nak menegakkan benang basah. Memang tak tertegak pun. Sanah Sulaiman, buat penat je sembang dengan orang bodoh lagi jahil. Salam Ustaz, jangan berhujah dengan orang jahil. Luka Maya, kambing lembu Ustaz, mombek. Jangan kau panggil aku kambing udah lah. Kan. Baik tuan-tuan. Ada lagi. Terima kasih baca komen daripada saya. Terima kasih. Okey, ada lagi. Minta pandangan Ustaz. Keluarga saya berkeras mendaftar kedua ibu bapa saya. Itu hak masing-masing lah. Okey, hak masing-masing. Okey, kita no comment. Saya no comment. Okey. Payah cakap, no comment. Nurul Naziha, Ustaz pun tak payah layan, buat sakit hati je Ustaz kan? Betul. Baik saya layan kawan-kawan saya dalam Facebook ni. Baik saya suruh kawan-kawan saya komen, saya layan. Ada yang minta menyanyi, saya nyanyi. Dah, lagi senang kan? Assalamualaikum Ustaz. Yazid, lagu Kerana Terpaksa satu. Kerana terpaksa aku mengundur diri, kerana terpaksa aku melangkah pergi, tersentuh hatiku untuk bercinta lagi. Zack Barakah, Assalamualaikum Datuk. Dengar lama tak dengar Datuk lagu Bila Timbul Cinta. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, selalu di jiwa menjelma
rasa kasih belaka. Alhamdulillah, Kak Long mencelah Ustaz. Ustaz, kalau kita dipaksa ambil macam mana Ustaz? Amir Syafiq terpulang pada individu kan. Zam Dikro, salam Ustaz. Lagu Datuk Ahmad Jaiz satu Ustaz. Jangan cik adik lah sayang rindukan bulan. Bulanlah tinggi cik adik jauh di awan. Orang jauh jangan rindu, orang yang dekat dendamkan teman. Rosli Welding, Datuk Ustaz nak tanya, betulkah daun sinamaki makanan sunnah? Nak kepastian? Ya, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sinamaki, ya, saya pun minum untuk mencerahkan perut, untuk melawaskan perut. Bagus sangat ya. Ustaz, macam mana nak nasihati anak lelaki sekarang? Mohon pencerahan. Suruh dia dengar ya Facebook saya ni. Yang keduanya kena seletok dengan dia. Cakap daripada hati ke hati. Jangan tengking-tengking, jangan marah-marah. Duduk berdua. Cakap elok-elok daripada hati ke hati. Ya. Kalau cakap main-main tak mau dia. Sa'diah Zaido, Ustaz doakan adik saya sekeluarga sembuh daripada Covid insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ba'. Ishfi anta syafi wa la syafi illa anta wa la yughadir saqaman illa anta. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Mudah-mudahan diberikan kesihatan kepada keluarga Sa'diah Zaidul, yang mana adik dan keluarganya telah pun dijangkiti dengan wabak virus COVID, dan kita juga pelihara supaya kita dipelihara daripada COVID-19 ni tuan-tuan. Zaro, bukan kerana nama. Aku menulis bukan kerana nama, kerana sifat kasih pada sesama insan dan menyatakan kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Hani Latif, orang bodoh, bagi dia makan kismis. Kazim kismis ada tu tuan-tuan. Kamaria, bel lah Ustaz. Ustaz, kenapa sembab je mata Ustaz? Tak boleh tidur. Lagu kampung bersiri-siri ni. Ustaz, layan kami rasa gembira Ustaz. Ustaz, tanya sama hati Ustaz. Tanya sama hati, pernahkah merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu masa berjauhan? Apa yang dikenang bila difahamkan, itulah sayang. Nurul Naziha, kan Ustaz kan? Ustaz saya tak dah pernah jumpa Ustaz. Sedangkan rumah saya dekat je dengan Ustaz. Habis tu tak datang. Kan? Tak datang macam mana kan? Datang barakah ada saya sini. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Arni Dani terhibur dah Ustaz ni. Ketawa seorang-seorang tengok. Kan? Wati Tahir dari California, terima kasih. Gurindam jiwa lah Ustaz. Bila boleh jumpa dengan Ustaz? Datang je ke Barakah. Saya ada di Barakah. Okey tuan-tuan, sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. Kita jumpa subuh besok 6.30 pagi insya-Allah dalam rancangan Ada Soalan. Jadi besok akan ada banyak pertanyaan, insya-Allah saya akan jawab soalan-soalan tuan-tuan. Kita jumpa pagi besok 6.30 pagi Ada Soalan di FB Ustaz Kazim. Jumpa lagi tuan-tuan, minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.